Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadiratillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk masih lagi kita dapat meneruskan pengajian kitab kita, dan masih lagi Allah izinkan kita berada di tempat-tempat yang baik, tempat yang mulia, di rumah Allah dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah teruskan istiqamah sepanjang kehidupan kita sehinggalah Allah ambil nyawa kita. Moga-moga juga dia terus istiqamah sampai ke hari akhirat nanti, kita berada di dalam syurga yang hakiki, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok siap yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi, para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz ataupun ustazah yang hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, ibu-ibu, pemuda-pemudi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, kita sambung muka surat yang keempat. Muka surat yang keempat, 11 daripada atas, baris ke-11 daripada atas. Ada kurungan kat sebelah kiri. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Kata pengarang kitab, ketahui olehmu bahawasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu penyakit. Ketahui olehmu bahawasanya bagi tiap-tiap sesuatu itu penyakit, dan bagi tiap-tiap penyakit itu ada baginya ubat. Dan bahawasanya penyakit hati itu lalai, maka ubatnya fikir. Kerana fikir itu menerangkan mata hati, dengan dialah dilihat akan kebajikan dan kejahatan, dan yang manfaat dan yang mudarat. Dan tiap-tiap hati yang tiada fikir padanya, iaitu rumah syaitan. Baik, kita sambung lagi di bab yang pertama, iaitu bab yang nak menceritakan kepada kita tentang fadilatul fikri, yakni kelebihan berfikir. Pentingnya fikir ni. Fikir dengan niat ni benda samalah. Fikir, ada setengah orang sebut fikir, setengah orang sebut niat. Benda sama. Dalam hadis, innamal a'malu binniyat, setiap sesuatu tu bermula dengan niat. Samakah? Setiap sesuatu bermula dengan fikir. Kita nak buat apa pun, kita akan fikir dulu. Jadi pentingnya fikir ni. Kalau fikirnya tu betul, apa yang dia buat pun akan betul. Kalau fikirnya tu jahat, tak betul, maka yang dibuat tu jadi tak betul. Contohlah, berebut jawatan, nak jadi apa tak kira lah, nak jadi menteri ke, nak jadi ketua kampung ke, nak jadi pengurusi ke, dia ikut atas dia fikir. Ikut atas dia fikir. Ada orang nak jadi menteri sebab fikir apa? Fikir rakyat dia sengsara, fikir agamanya tak terbela, fikir bangsanya tergadai. Jadi fikir atas tu tak ada masalah. Betul lah apa dia buat. Tapi kalau apa yang dia fikir tu sebab jadi menteri, boleh tukar kereta baru, boleh renovate dapur bagi besar sikit. Fikir tu fikir jahat tu. Perbuatan sama. Macam kita menikah. Kita menikah dengan orang perempuan. Semua orang menikah, tapi fikir lain-lain. Ada orang fikir kerana gatai, nak fikir kerana nafsu dia, nak lempiah nafsu, aku nak bagi puas dia kata.
Nah, ada orang fikir tak sebab amanah. Ada orang fikir sebab nak ada keturunan, supaya ada anak boleh sambung. Macam-macam fikir. Nak macam orang poligami. Dia kahwin lebih. Dia sebab dia ada fikir dia. Ada orang sebab fikir dia supaya biar anak keturunan dia ramai, so ada yang boleh sambung kerja-kerja dakwah dia ke sebagainya. Macam Tok Guru Siddiq Noh, dia menikah lebih sebab dia nak biar anak dia ramai supaya boleh sambung pondok dia nanti. Kalau kena salah seorang yang boleh belajar agama, boleh tolong dia, kerja dakwah ni dapat diteruskan. Itu fikir dia. Tapi ada orang fikir lain pula. Macam-macam fikirlah. Jadi bermula dengan fikir. Maka kata Syekh, ketahui olehmu bahawasanya bagi tiap-tiap suatu itu penyakit. Maksudnya setiap suatu ni ada penyakit dia. Pergi tang mana pun, sebab tu kita cakap, kita jangan merasa selesa ataupun seronok bila satu-satu penyakit tu kita sembuh atau hilang. Macam contoh wabak corona ni dah, katalah contoh, insya-Allah kita berusaha betul-betul dan sebagainya, dengan bantuan Allah akhirnya corona ni hilang. Katalah contoh wabak ni pun dah clear dah, bukan setakat di Malaysia, seluruh dunia habis clear. Tapi jangan kita puas hati begitu. Boleh jadi corona dah habis, datang pula penyakit baru, kroni. Tapi penyakit kroni ni lama dah. Nampak? Macam-macam penyakit dia akan datang. Sebab apa? Sebab ni Syekh kata setiap suatu tu ada penyakitnya. Memang kat mana-mana pun. Tapi yang nak dibicarakan dalam kitab ni bukan penyakit zahiriah, bukan penyakit jasmani, tapi penyakit rohani. Ketahuilah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, penyakit rohani lagi bahaya daripada penyakit jasmani. Sebab apa saya kata lagi bahaya? Sebab penyakit jasmani, tak kira lah bohlah nama apa pun, corona ke, sakit jantung ke, kencing manis ke, go out ke, tak kira lah apa penyakit tu pun, penyakit yang bangsa jasad ni, memang dia perit, kita nak kena hadap, sengsara, makan ubat, pakai topeng oksigen lah, macam-macam. Memang sakit, terlantar katil hospital. Tapi penyakit tu tak menjadi sebab untuk dimasukkan ke dalam neraka. Tak ada beratur orang depan pintu neraka Jahannam, malaikat tanya sebab apa masuk neraka Jahannam? Kencing manis, kata. Dah. Orang kencing manis tak masuk neraka. Sakit jantung tak masuk neraka. Nampak? Walaupun perit sakit dia tak diazab di dalam neraka. Tapi main dengan penyakit rohani, memang tak terasa sakit. Malah kadang-kadang lagi sonok ada. Penyakit rohani sombong. Dia sonok dengan sombong dia. Penyakit belagak dia. Penyakit apa lagi? Keakuan dia. Macam-macam. Penyakit riak, wujub. Kadang-kadang dia bangga dengan penyakit rohani dia tu pula. Action dengan wujub dia. Hang kenal aku sama? Mula cakap tu mendabik dada sebagainya. Dia bangga pula penyakit dia. Padahal penyakit dia tu, walaupun dunia dia tak sakit, akhirat dibakar dalam api neraka Jahannam, diazab siang dan malam. Habis. Sebab tu saya kata penyakit rohani lebih bahaya daripada penyakit jasmani. Barang dalam rosak. Memang macam kereta juga. Kalau kemik memang buruk nampak daripada luar. Allah, kereta kemik, bumper jatuh. Bahagian punggung orang sondol, dah kemik dah belakang bonet. Tapi tak apa, enjin elok lagi, boleh jalan. Kemik-kemik pun boleh jalan. Cuma buruklah pada pandangan orang daripada luar. Tapi kalau body kemas elok, lawa licin body, sikit karat pun tak ada, tapi enjin habis rosak dah. Piston cabut terus. Gearbox terkeluar terus gearbox. Boleh jalan tak boleh jalan? Tak boleh jalan. Kereta lawa macam ni tak boleh jalan sebab barang dalam rosak. Begitu juga kita manusia. Walaupun jasad kita mungkin banyak kekurangan, zahiriah kita lebih banyak kekurangan, tapi kalau dalaman kita elok, insya-Allah kita boleh menyusuri perjalanan hidup kita ni dengan jalan-jalan kebaikan, jalan yang dirahmati Allah, diberkati Allah, jadi hamba Allah yang beriman, yang bertakwa.
Walaupun luarnya kemas, tengok pakai kut. Kasut hitam berkilat, seluar slack. Nampak gaya memang lawa kemas. Daripada zahir luarnya, dalaman, kalau dalaman tu busuk hati, jahat, dengki kat orang dan sebagainya. Orang dah elok-elok dah, tengah sibuk kalut dengan masalah wabak nak bagi selesai, dia duk sibuk cari majoriti pula. Tu kata hati itu masalah hati. Kalau kalut ke sangat pun tunggulah nanti pilihan raya ke bila pula. Ini orang tengah kalut dengan wabak, penyakit dan sebagainya. Orang nak selesaikan ni dulu, mu fikir apa benda. Tu yang jadi masalah. Jadi ni kitab kita ni nak menceritakan tentang soal penyakit dalaman tu lah, penyakit hati. Moga-moga dengan kita mengaji ni kita dapat jaga penyakit hati kita. Jangan rasa confident kita tak kena. Kita kena berhati-hati selalu. Dan kita kena ingat, penyakit hati ni dia lebih mudah terkena ke atas orang yang taat. Lagi dekat dengan Allah, lagi kuat kita ibadat, lagi mudah penyakit ni nak hinggap, nak kena, berbanding dengan orang yang jauh, yang buat maksiat, yang buat dosa. Betul? Kadang-kadang orang buat maksiat tak ada rasa sombong. Kadang-kadang dia malu pula dengan maksiat dia. Sebab tu kata Syekh Ibn Atha'illah As-Sakandari dalam kitab Hikam, dia kata kadang-kadang orang maksiat itu menangis, kadang-kadang orang buat taat itu tertawa. Apa makna dia? Maknanya kadang-kadang ada orang buat dosa, buat maksiat, tapi menitis air mata sebab rasa bersalah pada Tuhan. Nyesal, silap dia kata. Allah, silap ya Allah, aku terminum air arak ya Allah, aku nak berhenti dah, lepas tu terminum pula, aduh ya Allah, nangis. Allah minta maaf ya Allah, terminum ya Allah tak banyak mana, dalam 5 botol ya Allah. Terminum tu 5. Kalau minum bukan tak tahulah. Kadang tikar nombor ekor, menyesal. Allah ya Allah, tersilap ya Allah, aku tertikam ya Allah. Menyesal. Sebab menyesal apa? Sebab tak kena nombor. Cuba kena, tak nyesal. Ada. Kadang-kadang dia macam tu. Buat maksiat tu, ada ahli maksiat, dia buat salah tapi dia rasa bersalah. Ada orang buat taat tapi tertawa. Buat ibadat, rasa hebat. Tengok macam aku. Tak pernah miss solat jemaah, tak macam hampa. Habis cakap gitu. Tak ada nilai apa, sembahyang jemaah dia tu tak ada nilai apa. Haba'am mansura, kata Allah dalam Quran. Jadi debu yang berterbangan. Sikit, padahal kalau ikut pahala, besar dah pahala. Tapi bila niatnya begitu, habis. Tak jadi apa. Saya ada kenal dulu satu orang imam dekat masjid, dekat dengan kampung saya lah. Tempat asal saya, bukan di sinilah, di Selangor sana. Imam tu tengok gaya memang hebat lah, gerun lah. Saya tengok pun nampak hebat lah. Dengan kopiah dia tajam ni, atas kepala ni tajam. Lepas tu serban pula lilit, ekor serban pun panjang. Pergi mana-mana pun jubah putih je, dengan janggut putih dia. Sekali pandang tu macam tok wali ulama dah tu. Tengok gaya, hebat lah. Sembahyang jemaah selalu ada, dia jadi imam. Tiba-tiba satu hari tu buat mesyuarat agung, masjid buat mesyuarat agung pemilihan ahli jawatan kuasa baru. Kemudian surat perkeliling keluar daripada Jabatan Agama Islam Selangor, JAIS. Keluar surat kata lantikan mesti orang yang hadir di dalam mesyuarat. Orang yang tidak hadir dalam mesyuarat tak boleh dilantik. Dia punya peraturan itulah. Daripada Jabatan Agama buat begitu, minta begitu. Kebetulan tu imam ni dia ada hal, jadi dia tak dapat datang mesyuarat agung. Bila dia tak datang, nama dia tak kena. Jadi makna jawatan imam tu tak bersambung. Ganti orang lain pula. Bila dia tengok nama dia dah tak ada sebagai jawatan imam satu masjid tu, tak datang terus masjid tu. Dia kariah situ, tapi dia boleh pergi lompat masjid lain, kariah lain. Tak datang terus. Orang tanya awak, tak datang. Aku dah tak jadi imam situ. Lah selama ni hang datang sembahyang kerana imam. Habislah. Hati rosak lah. Habis selama ni dia sembahyang, habis.
Pahala tak ada apa. Orang semayang kerana Allah, bukan sebab nak jadi imam ke, nak jadi makmum ke, nak jadi apa. Kan tak? Tu habis jadi rosak. Itu tarah imam tu. Tarah kita tengok gaya tu warak dah tu. Dalam duk warak kena tipu dengan iblis. Jangan main-main. Sebab tu saya cakap tadi, penyakit hati ni lebih mudah terhinggap ke ahli taat. Lagi kuat kita ibadat, lagi besar ujian dia. Kan? Dia ganggunya macam-macam ni, macam-macam. Sebab setan ni dia tak akan putus asa. Kan? Dan memang atas izin Allah pun untuk menguji kita. Sebab itulah lagi kuat diuji, lagi kuat iman. Kalau kita lepaslah ujian tu. Lepas tu lagi Allah uji kita, kemudian kita boleh bertahan, iman kita akan meningkat. Tapi kalau kita tak boleh bertahan, jatuh, merudum, silat-silat boleh jadi rosak terus. Jadi hidup ni kena sentiasa berhati-hati. Jadi kata Syekh, setiap sesuatu tu ada penyakitnya. Dan bagi tiap-tiap penyakit itu ada baginya ubat. Jangan kita takut sangat pula. Sebab setiap penyakit ada ubat. Kulli min adin, setiap suatu tu ada ubat dia. Illa sama, melainkan mati, kata Nabi. Mati tak ada ubat. Dia kata, doktor ada ubat untuk tak nak mati tak? Doktor mati, ubat pun mati. Ubat ada expired, mati juga ubat. Jadi tak ada, mati tak ada ubat. Tapi benda lain insya-Allah ada ubat dia. Jadi orang yang mati tu bukan sebab penyakit, tapi sebab memang sampai ajal. Pegang situ lah. Sebab kalau sebab penyakit ada ubat. Semua penyakit ada ubat. Tapi dah mati juga, dah ajal. Bukan sebab penyakit, ajal. Mati dah sampai masa. Kalau kata penyakit tu sembuh pun, tapi Allah kata ajal, mati juga situ. Doktor kata, okey, awak dah bebas kuarantin 14 hari ni, cek 3 kali dah memang negatif. Jadi awak memang tak ada apa. Keluar boom, jatuh, mati tu. Dah. Jadi bukan mesti dengan penyakit tu orang cakap apa, asam garam kehidupan. Memang dia menjadi sebahagian dalam hidup kita. Kan? Dia itu bukan satu masalah. Itu dia. Baik, jadi setiap penyakit tu ada baginya ubat. Penyakit yang dimasukkan di sini penyakit rohani lah. Jadi penyakit rohani kita pun ada ubat dia. Jangan risau. Bahawasanya penyakit hati, ni penyakit rohani, penyakit hati, itu namanya lalai. Penyakit hati kita yang paling besar, dia banyak penyakit hati, tapi yang paling orang cakap kebanyakan umum kepada kita orang ramai ni, iaitu lalai. Kita mudah lalai. Al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia ni tempat khata', tempat nisyan. Khata' ni tempat tersilap. An-nisyan lalai, lupa. Ni kita lupa rakaat kadang-kadang, betul tak? Lupa tertinggal semayang, lupa itu, lupa ni. Kan? Tapi selalu bahagian dunia jarang lupa tak? Hutang dia ingat orang hutang dia ingat. Ingat sungguh. Sampai ke sen-sen pun dia ingat. Nampak? Tapi kalau bab akhirat lupa saja. Itu memang kita sifat manusia, hati kita ni lalai. Selalu leka. Memang itu penyakit dia. Habis macam mana nak ubat? Maka ubatnya fikir, kata Syekh. Nak bagi tak nak hati ni jadi lalai, ubat dia banyakkan berfikir. Tapi maksud fikir di sini bukan fikir duniawi, fikir akhirat. Orang yang banyak fikir pasal akhirat, hati dia takkan jadi lalai. InsyaAllah, tu ubat dia. Nak lalai macam mana? Lepas tu pelik lah, kalau ada di antara kita orang Islam yang ada istilah boring dalam hidup dia. Tak tahu nak buat apa, dia kata. Boring petang ni tak tahu nak buat apa. Yang melepak dekat warung, sembang kalau memang hajat nak makan sebab perut lapar, tak apalah. Dak duduk-duduk saja, sembang kosong sana sini. Lalai lah tu. Kalau ikutkan 24 jam yang Allah bagi pada kita ni, masa tu tak cukup. Tak pernah cukup bagi orang yang beriman pada hakikat sebenarnya. Tapi kenapa jadi melapang-lapang sangat? Sebab kita tak gunakan peruntukan masa tu dalam hidup kita dengan sebenarnya. Bila mati esok, kita akan menyesal.
Sebab kalau ikut banyak benda, kita nak kena baca Quran. Kalau dah pandai baca pula, iyalah ada hafal sikit, tak boleh hafal surah panjang-panjang, surah pendek-pendek pun jadilah. Supaya esok kalau dah tua lagi, dah terbaring atas katil hospital, dah tak larat nak bangun, nak pergi ambil uduk bilik air pun payah. Jadi kita baca ulang balik surah-surah yang kita hafal masa zaman sihat dulu, zaman muda dulu. Ulang balik, sebab baca Quran tak perlu ambil uduk. Yang nak kena ambil uduk ni kalau pegang Quran. Nampak? Masa zaman sihat, zaman muda, satu ayat pun tak ada rasa nak menghafal. Dan bila sakit, nak buat macam mana? Nak suruh orang tolong baca. Itu kalau orang tu ada masa. Orang tak ada masa. Kita diri sendirilah. Tapi dah sibuk ke lain. Hidupnya dengan penuh kelalaian. Zaman muda dah lalai, zaman tua pun lalai. Dah jadi habislah hidup. Jadi rugi. Ni. Jadi kena banyakkan berfikir. Fikir itu maknanya fikir akhirat, kata dia. Kerana fikir itu menerangkan mata hati. Orang yang kuat memikir akhirat ni, hati dia akan makin terang. Kenapa disebut terang hati? Apa maksud terang hati? Terang hati ni maksudnya suluhan dia tu sampai nampak benda yang dia tak nampak, orang lain tak nampak, yakni barang-barang gaib, yakni syurga neraka. Sampai boleh suluh. Dia dalam bab keyakinan, dia ada 3 peringkat. Yang pertama dipanggil ilmul yakin, yang kedua dipanggil ainul yakin, yang ketiga dipanggil haqqul yakin. Kita kalau tak boleh nak pergi nombor 2, nombor 3, paling kurang biar ada nombor 1. Jangan sampai 3-3 ni pun tak ada terus. Yang pertama ilmul yakin. Ilmul yakin ni dia yakin dalam bab alam gaib ni, bab syurga, bab neraka, bab azab kubur. Dia yakin tu dengan sebab dia mengaji. Dia hadir kuliah, dia dengar ustaz baca hadis, baca ayat Quran, dia pegang dengan ilmu tu. Bila dengar kata malaikat muka nakir, wajahnya kehitaman, matanya kebiruan dengan bawa rantai besi, dia pun fikir dalam kepala dia. Walaupun dia tak tahu rupa macam mana, tapi dengar tu Allah gerun. Dia takut, akan hadir rasa takut dalam hati dia. Lepas tu pula ustaz kata, orang yang tinggalkan semayang ni akan diazab dalam neraka 5,000 tahun. Jadi kalau ada yang kita tinggal qada semula, dia pun buat qada sebab dia takut. Dia takut kalau yang dulu-dulu ada dia tinggal. Rasa takut tu mula datang. Sebab apa? Sebab keyakinan ada dari sudut ilmu. Tapi tak nampak. Dia tak nampak syurga, tak nampak neraka, tak nampak azab, tak nampak lagi malaikat maut, tak nampak lagi malaikat munkar nakir. Lepas tu tuan-tuan, kalau ada dengar sahabat ke atau mana-mana orang yang kita dengar dia dalam keadaan nazak, cubalah kalau ada ruang masa, pergi ziarah tengok. Sebab orang nazak ni saat hujung dah nyawa dia tu, dia akan nampak 2 keadaan serentak. Dalam masa yang sama dia nampak alam nyata gini, kawan-kawan yang hadir. Dalam masa yang sama juga dia akan nampak benda yang di alam gaib. Sebab dia dah mula nak masuk ke alam gaib, maka Allah dah mula buka hijab dia. Sebab tu kalau kita tengok orang nak meninggal, mata dia akan terbuka, mata dia seolah-olah memandang suatu benda yang jauh, tepat ke atas. Kalau dia baring, dia tak akan tengok atas gitu, tak berkelip mata. Kita kata, mat, aku datang ni mat, senyap gitu. Sebab dia nampak yang kita tak nampak. Apa dia nampak tak tahu? Dia nampak malaikat maut datang ke tak tahu. Waktu tu, itulah kita panggil ainul yakin. Yakin dia bukan dengan ustaz mengajar dah. Yakin dia dengan tengok dengan mata kepala dia sendiri. Tak yakin lagi waktu tu. Mata sendiri nampak. Depan mata malaikat maut. Kita sekarang boleh cerita je lah. Macam mana rupa malaikat maut, mana kita nak tahu. Masa tu nampak sungguh depan mata. Dah nampak dah. Sungguh-sungguh nampak. Bila dicabut nyawa, roh keluar, dalam kitab sebut, kita pun tak tahu, ni berdasarkan ilmu yang daripada hadis-hadis Nabi saja. Roh akan nampak jasadnya sendiri. Kita akan nampak diri kita sendiri. Tengok orang duk angkat, orang duk mandi, orang duk semayangkan, kita nampak. Masa tu kita dah tahu dah kita memang dah mati.
Menangis ke apa, tak boleh buat apa dah. Duduk situ baring tu. Maksud dia nampak air tu. Kan? Kemudian bila dah masuk dalam lubang kubur, malaikat munkar nakir tanya apa semua, tak boleh jawab, kelepang. Kena tu memang terasa sakit. Terasa tu dipanggil haqqul yakin. Yakin yang sebenar-benar yakin dah. Bukan setakat dengar ustaz ngajar dah, bukan setakat nampak dah, kena terus. Sakit tu dia rasa. Oh, yang tu memang yakin sebetul-betul yakin. Tu peringkat dia. Tapi ada orang Allah sayang pada dia, Allah campakkan dah pada dia ainul yakin walau dia sebelum mati. Tak mati lagi, tetapi dia dah rasa ainul yakin. Kadang-kadang ada orang sampai Allah berikan pada dia haqqul yakin sebelum dia mati. Ada satu muslimat di pondok kami, dia telefon Tok Guru sebelum dia masuk hari itulah. Dia telefon, dia kata, "Ustaz, saya mimpi saya mati, Ustaz." Dia mimpi dia mati, dia nampak mayat dia, dia nampak orang mandikan dia, kapankan dia sampai tanam. Kemudian mimpi itu pula 3 malam berturut-turut. Menangis-nangis dia bila bangun tidur tu, menangis, ya Allah, ya Allah. Dia dah nampak macam mana dia mati. Agak-agak rasa macam mana kalau kita nampak diri kita mati? Tobatlah, tinggal habislah perkara tak elok. Melekat di masjid teruslah. Mengaji tak berhenti. Baru sungguh-sungguh jadi. Itu Allah beri pada dia. Ada pula lagi yang Allah berikan haqqul yakin. Bukan sakat ainul lah, haqqul yakin. Belum mati lagi, tapi dia dah rasa dah haqqul yakin. Ada satu orang tok guru, dia tengah mengajar. Kemudian dia terasa haus. Dia nak minum air. Dia tuang air dalam cawan. Bila dia angkat cawan tu, Allah buka hijab mata dia, sehingga dia nampak depan mata betul-betul macam mana keadaan ahli neraka sedang meminta air pada ahli syurga. Dan keadaan tu seolah-olah dia yang duduk dalam neraka tu. Dia seolah-olah sedang minta air pada ahli syurga. Dia rasa sungguh. Menggeletar tangan dia, terlepas cawan, jatuh pengsan. Anak murid pun kejut-kejut, sapu air atas muka, bangun-bangun. Anak murid tanya, "Awak Tok Guru?" "Allah, saya rasa dah macam mana duduk dalam neraka." Allah, menangis dia. Menangis. Haqqul yakin Allah beri pada dia. Sama gak di zaman Nabi ada seorang perempuan. Kematian ayah dan mak dia. Lepas tu dia bermimpi dalam tidurnya. Dia mimpi dia nampak ayahnya duduk dalam syurga, tengah bersonok-sonok dengan bidadari, tengah makan buah anggur lah apa semua sonok. Lepas tu dia tanya ayah dia, "Ayah, mak mana?" Ayah dia kata, "Aku tak tahu. Yang penting aku sekarang duduk dalam syurga," kata ayah. Kata, "Mak mana ni? Mak tak ada pun, tak nampak pun." "Tak tahulah, pergi cari lah." Ayah dia kata. Anak ni pun pergi pusing-pusing, nampak mak dia rupanya duduk dalam neraka. Nampak mak dia duduk dalam neraka. Dia kesian sebab tu kan mak dia sedih. Kemudian mak dia minta, tolong mak nak bawakan air pun tak apalah, mak kehausan sangat duduk dalam ni." Baik mak. Dia pun berlari masuk balik dalam syurga tadi yang ada ayah dia. Dia pergi ambil cawan ayah dia yang ada isi air tadi. Dia nak bawa bagi minum ke mak dia yang ada dalam api tu. Bila dia nak pergi, api neraka menyambar tangan dia, tercampak cawan tu. Bila menyambar, dia tersedar daripada tidur dia. Bangun-bangun dia tengok tangan dia hitam, rentung, macam ibarat dibakar. Hitam. Kemudian keluar siangnya, dia sorokkan tangan dia dalam poket. Kemudian dia terserempak dengan Rasulullah. Nabi tahu. Allah bagi tahu Nabi dah, malaikat bagi tahu Nabi dah. Nabi tanya, "Apa yang kamu sorokkan padaku dalam poket tu?" Mula muslimat ni dia malulah. Dia kata, "Tak ada apa ya Rasulullah." Nabi kata, "Terus teranglah dengan aku, apa jadi?" Akhirnya dia pun cerita ke Nabi. Dia kata, "Inilah mimpi dia gini. Nabi pun bacakan ayat, Nabi tiupkan pada tangan dia, sembuh semula tangan dia. Tapi nak ceritanya, haqqul yakin Allah beri pada dia. Dia rasa api neraka sambar tangan dia. Padahal tadi cerita tu dalam mimpi, tapi Allah bagi sungguh. Nampak? Allah bagi sungguh. Tu panggil haqqul yakin. Ada satu orang lagi,
Ulama ni dia seorang ulama, tapi dia tersilap. Dia pergi kritik Imam Al-Ghazali. Waktu tu Imam Al-Ghazali dah tak ada, meninggal dunia dah. Ulama ni duduknya di Morocco. Ceritanya ada dalam kitab. Nah, ulama ni dia mengkritik kitab Ihya Ulumuddin yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali. Dia kata Imam Al-Ghazali ni tak cerdik. Letak hadis-hadis yang tak kuat, hadis palsu, hadis dhaif, hadis lemah, letak dalam kitab. Nah, kalau dia baca kitab bukan tujuan nak mengajar orang, tapi nak menghina-hina pengarang kitab. Nah, sampai dia didik anak murid dia kutuk Imam Ghazali. Akhir sekali dia ambil, dia kumpulkan kitab Ihya Ulumuddin tadi tu, dia bakar kitab. Nah, kemudian malam tu tidur dia mimpi. Dia mimpi dia bertemu dengan Imam Ghazali. Dia tanya, siapa kamu ni? Sayalah Imam Ghazali, pengarang kitab yang kamu bakar. Kenapa kamu buat macam tu kat kitab aku? Dia pun cerita, kata kitab ni tak betul lah, sesat lah, apa gini-gini. Okey, kata Imam Ghazali, nah, kita tanya Rasulullah ni. Akhirnya mereka berdua ni berjalan dalam mimpi ni, jalan bertemu dengan 3 orang, yakni Nabi Muhammad, Saidina Abu Bakar dengan Saidina Umar. Ada 3 orang. Kemudian Imam Ghazali dengan merendahkan diri ambil kitab Ihya Ulumuddin, diberikan pada Rasulullah. Ya Rasulullah, andai kata kalau kitab ni tak betul, ada apa yang salah, sesat dan sebagainya, engkau hukum aku. Tapi kalau kitab ni betul isi kandungannya, maka aku mintakan pengadilan atas orang ni. Dia telah menghina aku dan membakar kitab aku. Nabi pun cek selai demi selai. Dalam cerita tu Nabi cek selai demi selai, bukan cek lebih kurang, cek selai demi selai. Bila siap Nabi cek, Nabi kata kitab ini benar, kitab ini elok. Kemudian Nabi serah pada Saidina Abu Bakar. Abu Bakar cek pula selai demi selai. Sama juga, Abu Bakar jawab kitab ni elok. Diserahkan pada Saidina Umar. Begitu juga jawapan dia. Nah, tiga-tiga jawab kitab tu elok. Maka Nabi sendiri mengambil macam apa nama, sebatan tali macam apa, ekor ikan pari macam itulah. Nah, Nabi ambil, Nabi sebat hukum ke atas ulama Morocco tu. Disebat beberapa kali di belakang badan dia. Nah, kemudian dia terjaga bangun daripada tidur, dia terasa sakit di belakang badan. Dia pun tengok di balik cermin, berbirak-birak belakang badannya. Tu. Dia pun taubat, dipanggil balik anak murid dia. Dia kata, saya silap, dia kata. Saya dah kutuk seorang ulama yang hebat. Saya minta maaf gini-gini, dia bertaubat. Last kali lebih kurang seminggu macam tu kot kalau tak silap. Nah, dalam cerita sebut. Nah, akhirnya lepas dia taubat, last kali mimpi, dia dapat mimpi yang terakhir, dia mimpi bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah maafkan dia, Imam Ghazali maafkan dia. Nah, Rasulullah sapukan di belakang badan dia. Dia terjaga daripada tidur, sebatan tu hilang, kesan sebatan tu hilang. Dan akhirnya tak lama lepas tu dia meninggal dunia. Tapi nak ceritanya, nah, maknanya kata Allah berkuasa untuk bagi satu-satu orang, walaupun benda tu nampak macam tak logik, benda tu di alam sana, tapi Allah nak bagi siapa-siapa boleh. Itu dipanggil hakul yakin. Rasa betul-betul dah. Nah, bukan dengar-dengar je. Nah, bukan tengok-tengok je, rasa sungguh. Tu ada orang jadi begitu. Sebab tu keyakinan ni nak bergantung situ. Lagi ni lagi kuat dia rasa yakin dia. Nah. Kita jadi macam tadilah saya sebut, kalau tak boleh sampai ke ainul dengan hakul yakin, paling tidak ilmu yakin lah. Kita belajar mengaji dengan ustaz-ustaz mengajar, tanamkan keyakinan daripada apa yang kita belajar tu. Biar sekurang-kurang nak berputik di dalam hati kita rasa takut kepada azab-azab Allah, kemurkaan Allah. Bila ada rasa takut itulah jadi break kepada diri kita daripada buat perkara yang salah atau maksiat. Ini tak ada break langsung. Macam kereta tak ada break lah, jalan lurus tak apalah, time corner macam mana nak buat, melambung masuk gaung. Macam itulah agak hidup tak ada break, tak ada rasa takut langsung. Bantai halal haram hentam semua. Tanah orang ambil. Wak tak peduli apa. Ada satu tempat tu, tok dia wakaf dah, buat surau, buat masjid. Datang ke cucu, orang wakaf zaman dulu cakap kot mulut. Datang cucu, dia bawa geran, kata ni tanah ni apa nama saya, tanah pusaka.
Ni tanah saya nak ambil balik. Orang kata tahu dah tanah Saka, tapi ni masjid ni. Tok mu dulu wakaf ni. Masjid tak masjid, runtuh. Sanggup runtuh rumah Allah sebabkan nak ke tanah dia. Nampak? Tak apa, dunia kamu lepas. Tunggulah akhirat tu. Main-main dengan rumah Allah, main-main runtuh rumah Allah. Nak runtuh rumah orang pun jahat dah. Ini runtuh rumah Allah. Jangan buat main. Ni zaman ni. Sebab apa orang tak kira halal haram dah? Macam mana tak kira halal haram? Takut tak ada dah. Sebab apa dia tak ada takut pada Allah? Sebab apa zaman kita hari ni, mutakhirin ini, masyarakat kita, kadang-kadang semayang dah, tapi tak ada takut pada Allah. Sebab sudah dimomokkan dalam hati ni takut pada makhluk. Sikit-sikit takut makhluk, sikit-sikit. Bila terlampau besar takut makhluk tu dalam diri, takut pada Allah jadi kecil. Kalau kecil je boleh tahan lagi, lah kali hilang tu. Tak ada takut langsung pada Allah. Yang dia takut ni dengan makhluk. Takut duit tak ada, takut makan tak cukup. Makhluk lah semua tu. Takut dengan orang ni, takut dengan kerajaan ni, takut dengan YB ni, takut dengan datuk ni, takut dengan itu, takut dengan ini. Makhluk semua. Dan Allah dia langgar. Dia tak peduli apa dah. Bab agama, agama sikit-sikit agama. Jadi begitu. Sampai kita kata tak boleh buat macam ni, kenduri kahwin tak boleh buat macam ni, ni tak ikut Islam ni. Ikut Islam sangat. Dah orang biasa, orang kampung sini memang buat macam ni. Mana boleh, kena buat ke? Tu kata. Tak peduli dah dia. Hukum halal haram, orang tegur dah, kata tak boleh dah, tak peduli. Yang dia fikir nanti orang kata. Dia tak fikir Allah kata. Dia lebih jaga hati manusia daripada nak jaga Allah. Lepas tu tempat akhirnya mana? Dibakar dalam api. Jadi bakar dalam api tu sebab adilnya Allah. Memang adil lah. Duduk kat dunia dulu degil kerah kepala. Tak nak takut pada Allah. Inilah yang kita sekarang ni, kita tengah gusar dan ronsing. Takut anak cucu cicit kita ni, orang Melayu Islam ni, semakin jauh daripada agama, semakin jauh daripada Allah. Tak datang kerja takut bos marah. Sanggup pergi minta surat MC, bohong pun bohong lah. Ambil ubat gigi, sapu kok mata biar sampai merah. Doktor cek tengok, sakit mata, ada surat MC. Takut bos pecat dia sebab tak datang sehari. Dah dia tak datang masjid berapa hari, awak tak takut? Tak takut. Tak takut kalau Allah pecat keimanan dia. Tak takut. Sebab apa? Sebab dia nampak dunia yang menyelamatkan dia, bukan Allah. Yang disebut dalam kitab ni keutamaan fikir. Kita fikir apa dalam hati kita ni, diri kita ni? Kita fikir dunia ke kita fikir akhirat? Kita fikir masalah dunia ke kita fikir Allah? Tu. Lepas tu jadi habis. Lepas tu berapa nak? Kampung berapa banyak dalam ni? Kawasan keliling. Rumah je berapa banyak dalam ni. Tapi berapa ramai yang boleh hadir? Sebab tak ada rasa takut dan sebagainya. Dia tak, dia anggap rumah Allah ni macam tempat persinggahan gitu. Nak datang, tak nak datang sudah. Kadang tu yang lebih jahat lagi, datang sebab nak buang air. Lepas tu belah begitu je. Felah pun tidak. Tok siap ni tonyoh. Ni jadi jahat gini. Lepas tu tanya apa, kena masuk neraka dah mu jahat? Dah adil lah, Allah adil. Kita tak nak jadi tu, kena buat jadi baik. Sebab banyak orang faham jahat ni mencuri, jahat ni merompak, jahat ni rogol, jahat ni inilah jenayah-jenayah dalam undang-undang negara. Tapi meninggalkan semayang tak jahat, pakai seluar pendek tak jahat. Banyak orang berpegang gini, dia bukan jahat Ustaz, dia cuma tak semayang je. Bukan jahat, dia tak pukul orang, dia tak kacau orang. Ni kita punya pemikiran. Manusia tak semayang ni, orang Islam tak semayang, tu jahat dah tu. Bukan sakat jahat, manusia paling jahat atas muka bumi. Orang tak semayang ni orang paling jahat sekali. Dalam hadis Nabi kata Muhammad taraka salata, orang yang meninggalkan solat fala dinalahu, maka tak ada lah agama baginya. Cuma mazhab kita Imam Syafi'i ni beringan sikit.
Kalau orang yang meninggalkan solat, tetapi hati dia masih lagi yakin pada Allah, tak jatuh kafir, jatuh fasik. Tapi kalau ikut mazhab Imam Malik, tinggalkan sekali je solat yang fardu, kafir terus jadi. Buat ringan. Ya, kita tak payah pergi jauh lah. Anak kita sendiri, cucu kita sendiri, anak saudara, sepupu, sepapak, macam mana? Tak payah pergi jauh, keluarga kita sendiri pun kadang-kadang habis. Kan? Lepas tu kita pesan, jangan ayah-ayah mak je boleh datang masjid, dah bagi anak, bagi mana? Kan? Lepas tu lah kita kena timbulkan kerisauan kalau kita tengok satu-satu masjid tidak ada anak-anak muda di dalam ni. Siapa nak sambung? Kalau orang-orang veteran, otak-otak lama dah makin tak ada, seorang-seorang tak ada, dah siapa nak teruskan? Ni ada surau tu, yang surau kat mana tu, yang dekat dengan tempat estate tu, yang ada kuil kat padang besar tu, tutup terus lah surau tu. Kami bincang dengan ahli jawatan kuasa Masjid Peruah, macam mana nak buat. Alasan mereka kata Tok Imam meninggal. Tok Imam meninggal, tinggal terus surau. Tak ada siapa nak boleh jadi Tok Imam. Nampak? Habis tutup tu kan. So kalau benda ni kita tak jaga betul-betul bab agama ni, dengan masjid-masjid habis semua, tak ada orang, habis semua tak ada. Sebab orang duk sibuk dengan sonok dunia. Tengok kat Pekan lah. Orang tengok buat expo di Padang Beruah. 50% diskaun, jual kapek, jual baju ni. Penuh orang. Muka tak pernah nampak datang. Penuh. Buat majlis ilmu tak ada dah. Tu. Sebab apa? Sebab masyarakat kita bukan lagi fikir tentang agamanya, tapi dia fikir tentang periuk nasinya semata-mata, nak membesarkan perutnya saja. Itulah namanya penyakit. Sebab apa? Sebab tidak memikirkan tentang hal-hal akhirat. Maka ubatnya bawa datang pemikiran akhirat, fikir tentang hal apa yang kita nak hadap lepas ni. Dan dia kata mana? Menerangkan hati. Sebab tu kalau fikir akan hati akan jadi terang. Dengan dialah dilihat akan kebajikan. Bila hati terang, dia nampak kebaikan-kebaikan apa yang dia boleh buat. Tengok orang kalau mata hati dia terang, bila dia nampak duit, dia nampak apa? Dia dapat duit, katalah dia ada meniaga, tiba-tiba laku ke, tiba dapat duit seketul banyak. Kalau orang tu hati dia terang, bila dia nampak duit ni untuk akhirat. Mana? Sedekah. Bagi kat masjid lah. Masjid nak buat owning itu, kata nak tambah gini-gini ni, bagilah. Bagian aku sikit untuk buat makan minum, jadilah. Tapi kalau orang yang dalam hati dia terang bahagian dunia, bukan bahagian akhirat terang, bahagian dunia yang dia nampak. Bila dapat duit, dia nampak apa? Ni boleh tukar kereta baru apa ni? X50 pula. Tak habis-habis dengan dunia dia. Kita kena tipu dengan dunia, beli kereta mahal-mahal, tak payah tunggu 10 tahun lah. Beli hari ni, jual esok, tengok harga turun banyak mana. Tu kata dunia. Kamu habis berhempah pula, menitik peluh buat kerja, cari duit, beli barang dunia. Akhir sekali dunia tu nilai pun tak ada. Ya, tengok. Bukan salah pakai barang dunia, pakai untuk fungsinya. Keperluan kita, tak ada masalah. Tapi bukan untuk keseronokan. Nak sonok apa? Penat kita saja, letih. Buat kerja sana, buat kerja sini, lah kali barang tu pun nilai pun tak ada, jatuh macam tu je. Ni duit-duit kita ni. Dia duduk atas kertas je nilai tu. Duduk atas kertas je. Kertas tu kertas je, koyak tak ada nilai dah. Duit 50, koyak tengah jadi berapa? Jadi 25. Dah, kosong tu. Sebab dia kertas. Dia cuma disebutkan nilai dia. Nilai ni bila-bila boleh drop. US dollar jatuh semua mata wang. Nanti nak dekat kiamat, habis jatuh semua ni. Kumpullah duit banyak-banyak boh dalam bank. Bila duit tak ada nilai, nak jadi apa? Orang jadi gila. Aku pernah kerja buat overtime sampai ke tengah malam kumpul duit, tiba-tiba duit tak ada nilai. Jadi macam ni manusia? Terasa rugi, Allah, menangis-nangis lah. Jadi macam orang kena rasuk, gila tu jadi mereng. Macam mana tak gila, penat-penat dia cari duit lah, kali duit tak ada nilai. Tapi kita buat amal ibadat ni, walaupun ibadat kecil je,
nilainya besar di sisi Allah. Sebut dalam kitab La Tahkiran, kita bersihkan najis, contoh taik cicak yang ada dalam masjid, kita pergi buang, Allah bina mahligai di dalam syurga. Padahal taik cicak tu kecil je, bukan taik orang, taik cicak kecil je, kita pergi buang, Allah bina mahligai dalam syurga. Dalam hadis lain lagi banyak hadis-hadis. Nah, kita sebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allah tumbuhkan sepohon pokok dalam syurga. Apa maksud? Dia kata, wah, pohon pokok buat apa? Maksud bila ada pokok kita dalam syurga, dah kita ada dia lah, tuan dia mestilah masuk, takkan pokok je ada. Tu maksud dia. Nah, tu buat kerja dengan Allah, mu buat sikit dapat banyak. Nah, tapi buat kerja untuk dunia ni, buat banyak dapat sikit. Jadi bukan langsung tak pedulikan dunia. Nah, tapi kata guru kami, macam kita bawa kereta, pandang depan tu akhirat, dunia ni belakang. Bila kita bawa kereta, kita banyak pandang kat depan, tapi adakah langsung kita tak pandang belakang? Pandang juga, tapi taklah selalu. Keling-keling gitu je, jeling-jeling duk tengok side mirror kejap. Nak takut lagi nak corner simpang, ada motor kot belakang, tengok jap side mirror belakang. Tapi tengok sat-sat je, bukan tengok terus lori balak kot depan. Nah, dia gitu gak dunia dan akhirat ni, macam tu gak. Pandang, talakan kiblat kita, pandangan hati kita pada akhirat. Dah dunia bukan suruh tinggal terus, jeling-jeling situ sudahlah dunia. Berlebih kurang, ada rumah boleh teduh, ada makanan boleh makan, ada transport boleh bergerak, boleh berjalan, jadilah. Nah, walaupun tak sehebat mana, tapi ada bahagian-bahagian tu kira lengkap dah lah, cukup lah. Ada bini, ada anak, ada rumah boleh tumpang teduh, tak kena hujan panas, ada kereta boleh berjalan, nak pergi masjid ke, nak pergi beli barang ke, nampak? Adalah bahagian-bahagian tu, ada benda nak boleh makan. Nah, jadilah tu, lengkap lah tu, hebat lah tu. Tak puas hati, rumah baru setingkat, nak buat 3 tingkat. Tu yang jadi masalah. Nak bermewah-mewah, nak bersonok-sonok. Dia nak jadikan dunia ni macam syurga. Kalau dunia dah jadi syurga, dah akhirat jadi apa? Akhirat jadi neraka lah. Nah, dunia ni biar macam neraka, maksudnya tersiksa, pedih hidup kat dunia ni, susah sana susah sini, sabar, kerana syurga menanti di hari akhirat. Itu Allah buat adil. Nah, ini dunia nak senang-senang, dan akhirat dia banyak orang senang ni, banyak bohong. Bukanlah semua. Nah, yang jujur ada juga, tapi kebanyakan. Nah, segelintir kecil je yang jujur, yang betul-betul buat dan Allah kurniakan rezeki pada dia. Tapi yang selebihnya banyak bohong. Kita tengok di TV, scammer, telefon orang, bohong sana bohong sini, tengok sampai jadi jutawan ni, duit banyak. Setakat kena tangkap penjara, dia tak heran mana. Nah, kalau kena ikat jamin gitu, bayar gini-gini, selesai. Itu ya, bukan bayar, keluar pula nak tipu orang lagi. Nampak? Dunia. Tapi tak apalah, dunia bahagian dia mungkin boleh lepas, akhirat sok tengok tu. Jadi, dan tiap-tiap hati yang tiada fikir, dia kata, kalau hati yang tenang ni akan melihatlah akan kebajikan, kebaikan-kebaikan dan kejahatan, dan barulah hati dia terang, nampak mana baik, mana jahat, mana boleh buat, mana tak boleh buat. Baru dia tahu. Baru dia tahu mana halal, mana haram. Sebab apa? Sebab hati dah terang. Sebab apa? Sebab dia memikir tentang hal akhirat, memikir tentang halal dan haram, apa boleh, apa tak boleh. Ini berpolitik, tetapi hentam, ambil duit rakyat, ambil duit negeri, ambil duit ni, sebab tengah berkuasa. Dia kata alang-alang kita tengah ada kuasa ni, ambil semualah. Tak apalah mu nak ambil. Tapi jawab mu nanti di hari akhirat. Setiap satu akan ditanya. Tapi kalau orang yang berpolitik tetapi dia kenal bab-bab akhirat, dia belajar, tak jadi ustaz tak apa, tapi dia tahu apa azab, apa hukum, dia tak berani. Tak payah kata nak ambil 1 sen pun dia tak ambil. Tak, 1 sen je, bukan banyaknya, 1 sen pun tak berani. Tolak. Tok Guru Nik Aziz, dia ada 2 pen masa dia jadi Menteri Besar Kelantan. Dia ada 2 batang pen. Bila dia nak tanda tangan apa-apa, dia akan tanya dulu orang, ini urusan apa?
Ni urusan pejabat, urusan kerajaan, dia akan pakai pen kerajaan. Tapi kalau urusan peribadi tak, ni pasal ni je, kita ni je. Urusan peribadi dia pakai pen yang dia beli sendiri pakai duit dia. Jangan pakai pen pejabat. Sampai tahap tu dia berkira takut Allah akan tanya dakwat ni. Nah, bila dia nak semayang kat pejabat dia tutup suih aircon, tutup kipas, dia semayang. Sebab dia kata semayang urusan peribadiku, bukan urusan kerajaan. Aircon ni kerajaan punya, kipas ni kerajaan punya. Nah, kalau aku buat urusan peribadi dengan menggunakan hak kerajaan, harta kerajaan, aku sudah tidak amanah. Sampai tahap tu. Tu sebab apa? Sebab orang ni mata hatinya cerah tentang halal dan haram. Maka dia berjaga-jaga. Ini beli pakai duit kerajaan, beli aircon untuk rumah sendiri. Bukan zakat pejabat, rumah sendiri. Pakai duit ni, hak rakyat. Lagi jahat. Ni sebab apa? Sebab tak ada halal haram. Pakai ikut hentam. Sebab apa? Ni lah hati tu tak memikir tentang hal akhirat. Orang fikir akhirat tak berani. Dia fikir azab kat sana. Allah tanya gitu-gitu gini. Dunia boleh elak, boleh bohong, panggil peguam bela paling mahal sekali, boleh lah. Nak ngelak, bahagian sana tak ada siapa. Allah buat tangan bercakap, Allah buat kaki bercakap, semua bercakap. Mulut ni terkunci. Tangan ni akan jujur. Dia akan cakap apa dia pegang, apa dia ambil. Kaki akan beritahu mana dia jalan, mana dia pijak. Tak boleh bohong dah nak tu. Sekarang boleh bohong lagi, boleh ngelak lagi, boleh tipu sana sini. Tu dia. Jadi orang yang terang mata hati dia nampak benda ni. Akan kebajikan dan kejahatan, dan yang manfaat dan yang mudarat. Mana yang bagi manfaat kat dia dan mana yang bagi mudarat kat dia. Dia boleh nilai. Dan tiap-tiap hati yang tiada fikir, tapi mana-mana hati yang tak ada fikir akhirat dalam diri dia, padanya itu iaitu rumah syaitan. Maka jadilah hatinya itu rumah iblis. Apa maksud dia rumah iblis? Maksudnya jadi lubuk kepada iblis untuk nak rosakkan diri dia. Maka hati dia akan niat nak buat jahat aja. Tak pantang ada peluang. Nampak? Ni boleh kita ambil ni. Ni. Ambil. Ada je benda jahat dia nak buat. Sebab apa? Sebab hati tu dah jadi lubuk setan. Salah guna kuasa. Kan? Duit infak orang ramai masjid, pergi buat jalan-jalan, pergi buat beli hak peribadi. Mana boleh? Ni duit wakaf orang ramai ni. Kena ambil kira, akan ditanya. Mana boleh buat macam harta peribadi, harta sendiri tak boleh. Akan ditanya satu-satu akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang yang ada halal haram dalam diri dia, fikir tentang hal akhirat, dia tak berani. Dia tak berani. Punya takut orang yang ada mata hatinya cerah. Kata Ustaz Ahmad Rizam, dia nak pergi tandas. Macam kita punya masjid ni lah, tandas dia luar jauh sikit. Jadi nak ke tandas tu kena sarung slipper. Tiba-tiba dia keluar tengok slipper dia tak tahu pergi mana. Tadi rasa letak sini tapi tak tahu pergi mana. Orang kalau hati dia terang, dia sanggup berkaki ayam daripada pakai slipper orang. Sebab apa? Takut Allah tanya. Mu pakai slipper siapa ni? Minta kebenaran ke tak? Sampai tahap tu hati dia takut, dia sanggup berkaki ayam. Lebih baik aku berkaki ayam, biarlah kaki aku kotor, jangan hati aku kotor. Kita main sapu slipper orang dengan tak minta izin. Kalau tuan dia tak reda macam, memanglah kita tak curi, kita letak balik. Tapi masa pakai tu minta tak izin dia. Itu ada hak orang tu. Mana boleh main ambil gitu je. Walaupun nama slipper, memang kita kata alah slipper je, Ustaz pun berkira. Ni bukan soal berkira, ini soal hak, ini soal hukum, ini soal halal atau haram. Sebab ini ada peraturannya dalam agama. Bukan boleh main pakai ikut dat. Sampai tahap tu orang ni, kalau orang yang mata hatinya cerah. Saya terkena dengan tok guru saya. Sekali tu pergilah satu masjid, saya bawa tok guru jadi driver. Jadi saya nak ambil uduk ni, tok guru buka kopiah dia, serban dia. Jadi dia pun kalih kanan kalih kiri, dia tak tahu nak letak mana kopiah tu sebab tak ada macam meja ke para, tak ada. Yang ada dekat-dekat dengan kolah tu motor. Orang parking motor. Saya pun katalah, tok guru, letaklah atas seat motor orang ni, seat motor ni. Saya kata letak atas seat motor ni.
Tok Guru pandang saya balik. Tok Guru tanya, motor kamu ke? Saya kata bukan motor saya, kan saya datang dengan Tok Guru, takkan motor saya pula. Dah tu pandai-pandai suruh letak kat motor orang, ada minta izin dia dulu. Senyap tu kot. Sampai tahap tu kira kalau ikutkan tak adalah, takkan orang nak marah letak kopi atas motor. Tapi makna kata adab. Sebab Allah perhati. Malaikat Raqib Atid tengok. Izin tu. Bukan makan kok hentam. Orang kalau macam ni pun dia jaga, takkan nak ambil duit rasuah, takkan nak ambil hak orang. Sebab tu kita nak ke pimpinan ulama. Kerana bukan sebab dia nampak hebat ke tak, tapi sebab bila ke pimpinan ulama, dia tahu mana halal, mana haram, mana boleh ambil, mana tak boleh ambil. Tapi kalau ke pimpinan ahli mamak, macam kok suka dia ke? Asal dia untung sudah, kroni dia untung sudah, keluarga dia untung sudah, orang lain jatuh bankrupt, lantak api. Ni jahat. Ni yang merosakkan diri, kerana hati tidak memikir hal akhirat, tetapi hati memikir tentang hal keseronokan dunianya semata-mata. Maka akan jadi rosaklah. Maka kesimpulan kuliah kita pada malam ni daripada tajuk kita dalam kitab kita ni, maknanya pentingnya menjaga hati, dan penyakit hati itu ialah lalai. Maka untuk obatnya kita kena banyak berfikir. Dan fikir di sini artinya fikir tentang hal akhirat, fikir tentang halal haram, fikir tentang Allah akan tanya kita, segala-galanya akan disoal. Maka bila kita fikir benda ni, kita jadi takut. Kita nak buat lebih kurang tak berani. Kita akan teliti, kita akan buat cek betul-betul, boleh tak boleh. Takut jadi salah benda ni. Sebab apa? Sebab akan diazab. Selagi mana orang yang kita aniaya atau kita ambil hak dia, dia tak halalkan, selagi itulah takkan selesai keputusan kita dengan dia. Allah akan tahan nanti di hari akhirat. Walaupun musmayang tahajud banyak, tapi ambil hak orang akan ditahan. Selagi mana orang tu tak ampun, orang tu tak maaf, tak selesai. Silap-silap pahala tahajudmu kena bagi kat dia. Tu kita takut. Jadi bila terang mata hati, insya-Allah cara nak terangkannya, banyakkanlah fikir tentang hal akhirat. Maka kita akan berhati-hati dalam kehidupan dunia ni, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni yang dapat kita kongsikan. Nanti kita akan sambung. Dan bahawasanya lalai itu pedang syaitan. Lalai disebut sebagai pedang setan pula. Macam mana pedang setan? Maknanya inilah, lalai itu akan merosakkan kita. Nanti dia akan ceritalah lebih dalam tentang masalah kelalaian ni. InsyaAllah dengan mengaji ni, insyaAllah lah kita akan menerangkan mata hati kita. Kita akan mikir apa benda nak buat, insyaAllah. Jadi nak lagi terang hati, kena beli produk pondok untuk bantu pondok. Yalah, untuk bantu tu amal jariah juga tu, insya-Allah lah. Membeli, niatlah sambil menderma, insya-Allah. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Saya mohon maaf sekiranya terkasar bahasa atau mengguris hati mana-mana pihak. Apa-apa pun yang kita sampaikan itu untuk memberikan kefahaman kepada masyarakat, supaya mendatangkan kesedaran kepada kita bersama, insya-Allah. Bukanlah bermaksud apa yang saya kata itu menuduh bahawa diri kita tak elok dan sebagainya, tak. Kita sebut dalam bentuk umum, supaya bersama-sama kita memberi kesedaran. Kalau tak ada sikap yang jahat tu pada diri kita pun, sekurang-kurangnya menjadi informasi kepada kita, supaya jangan kita terjadi seperti itu. Jadi cukup sekadar tu pada malam ni. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas sami'ul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa islamana islamal muslimin, wa imanana imanal mu'minin, wa salatana
salatana salatal khashiin, wa a'malana a'mal salihin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin, wa hayatana hayatal ulama, wa mautana bimauti syuhada, wa adkhilnal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.